Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bersua kembali seperti biasa setiap hari Isnin kita akan mewarnai hari anda. Untuk pagi ini seperti biasa dalam Selamat Pagi Malaysia bermula jam 8 pagi bersama saya Munawar Azmi. Ya, dan juga saya Syuhaida Arifin. Kami berdua akan bersama dengan anda seperti biasa hari ini selama 2 jam. Kalau anda yang sedang ikuti kami, teruskan menonton sebab ada banyak sebenarnya kita dah susun topik-topik yang menarik untuk anda semua. Tapi pagi ni kita ada berita yang mendukacitakan untuk kongsikan kepada anda terlebih dahulu berkenaan apa yang berlaku di Namibia di mana presidennya telah pun meninggal dunia dan Yang Berhormat Perdana Menteri mengucapkan salam takziah kepada keluarga Presiden Namibia. Dan bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia, Yang Berhormat Perdana Menteri ingin mengucapkan takziah dan menzahirkan rasa simpati kepada wanita pertama Madam Monica Ginggos serta keluarga mendiang yang sedang berduka, begitu juga dengan kerajaan dan rakyat Namibia. Tambah Anwar, pemergian Ginggos disifatkan sebagai satu kehilangan besar buat Namibia dan mendiang akan selalu diingati kerana kepimpinannya yang hebat. Pastinya dedikasi dan komitmen Presiden Namibia ini telah menyaksikan banyak kemajuan dan juga pembangunan yang telah pun dilaksanakan di sekitar Namibia. Salam takziah kita ucapkan untuk ahli keluarga Presiden Namibia. Baik, seterusnya kami nak bawakan kepada anda berkenaan dengan apa yang telah dikongsikan dan juga dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi, iaitu berkenaan dengan isu keselamatan dalam talian, bagaimana usaha kerjasama rentas kementerian akan diperkasa dan juga dilaksanakan. Dan satu kaedah kawal selia perlu diwujudkan ke atas semua platform media sosial di Malaysia melibatkan isu keselamatan dalam talian terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata pihaknya akan mengadakan satu pertemuan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Informasi Institusi dan Menteri Digital dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara berkenaan. Sebab bahaya kadang-kadang kalau even ibu bapa pun pantau anak-anak menggunakan media sosial ni, tetap akan ada unsur-unsur ataupun elemen-elemen berbahaya. Kalau contohnya kanak 2 tahun tengok YouTube pun kan, Nawar. Kadang-kadang kita tengok tu dia macam kartun, dia cerita ada colourful, tapi sebenarnya pengisian itu dia agak menyeleweng kan. Betul. Jadi ini perlu dipantaulah ya. Kita mendoakan agar pihak kementerian yang terlibat berjaya melaksanakan sesuatu untuk kita membendung segala jenayah-jenayah sosial yang melibatkan kanak-kanak. Okey, selain itu juga berkait rapat dengan kanak-kanak juga, kita nak berbicara berkenaan bagaimana usaha Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya dalam usaha untuk memperluaskan lagi inisiatif berkenaan dengan prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM setiap tahun sebagai usaha untuk menangani keciciran murid selain memastikan golongan itu mendapat pendidikan percuma. Menterinya Faridah Siddiq berkata langkah itu dilancarkan supaya rekod jumlah pendaftaran mencapai sehingga paras 90% di seluruh negara. Okey, berita seterusnya kami nak kongsi pada anda pada pagi ini berkenaan dengan perkembangan berita ini di mana Jabatan Wilayah Persekutuan telah mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record MBOR melalui program susunan terpanjang kenderaan 50 wilayah persekutuan dengan penglibatan 644 kenderaan yang disusun sepanjang 3.35 km. Panjang tu ya. Jadi kenyataan dikeluarkan menerusi Presiden Perbadanan Putrajaya iaitu Datuk Fadlun Mak Wujud. Acara tersebut diadakan khas sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Kesemua kenderaan terdiri daripada kenderaan persendirian, persatuan, kenderaan milik kerajaan, swasta, antaranya motosikal, kereta sedan, supercar dan juga motorhome. Wow, jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Jabatan Wilayah Persekutuan atas pencapaian yang sangat membanggakan tersenarai dalam Malaysia Book of Record. Dan seterusnya, satu lagi perkongsian yang kami ingin war-warkan kepada anda iaitu berkenaan dengan padu ataupun pangkalan data utama. Bagaimana pada ketika ini lebih 2 juta orang telah mengemas kini maklumat padu dan menerusi Facebook padu
memaklumkan Selangor merekodkan jumlah tertinggi iaitu seramai 0.40 juta individu, diikuti Sarawak 0.33 juta, Johor 0.25 juta, manakala Perak dan Sabah masing-masing 0.22 juta individu. Jadi kepada orang ramai yang belum lagi mendaftar, anda boleh terus saja ke laman sesawang www.padu.gov.my. Okey, pangkalan data utama ataupun PADU ni, kalau anda yang tidak maklum lagi, semua rakyat Malaysia diwajibkan untuk mengisi maklumat-maklumat anda kerana PADU ini merupakan satu sistem yang dibangunkan oleh pihak kerajaan untuk mengumpul ke semua data anda di dalam satu sistem dengan tujuannya antara lain adalah untuk memastikan agar pembahagian subsidi antaranya lebih bersasar. Kalau sebelum ini di setiap mana-mana agensi, jabatan ataupun kementerian, mereka ada sistem ataupun portal mereka sendiri untuk mengisi data-data. Contohnya Pusat Zakat ada portal sendiri. JKM ada portal sendiri. Jadi susah untuk diselaraskan kalau nak cerita berkenaan pembagian subsidi, bantuan dan sebagainya kan. Jadi bila ada sistem PADU ini, dia akan mengumpul semua data tersebut, jadi memudahkan untuk mana-mana agensi kerajaan, kementerian untuk menggunakan data tersebut dan juga menyampaikan bantuan, menyalurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Sebab itulah kita sering kali mewar-warkan kepada anda untuk menggalakkan kepada anda, khususnya kepada anak-anak di rumah sana, apa kata kita bantu mak ayah kita, nenek kita yang belum lagi mendaftar PADU, daftar sekarang untuk memudahkan kita mendapatkan inisiatif-inisiatif ataupun bantuan daripada pihak kerajaan secara langsung. Okey, ini merupakan antara paparan utama yang kami bawakan kepada anda, apa yang telah dipaparkan di portal berita RTM. Sekarang ini kita nak berehat seketika, kami akan kembali selepas ini.